Itu dia kita gabungkan tadi suara pemain, peminat, penalisis dan semuanya. Bagaimana implikasi ataupun kesan pembatalan Piala Malaysia ini? Sebab kita biasanya dah masuk November, Disember, sahabat tahun memang rancak dengan perlawanan itu dan ini. Penyokong negeri membuat persiapan untuk menuju ke muncaknya Piala Malaysia. Tapi hari ini pembatalan adalah satu perkara yang amat menceritakan. Tadi ada juga yang membandingkan dengan acara hiburan, ada juga yang kesal sebab ia memberikan kesan peminat-peminat yang nantikan di luar negara masih ada tapi tidak di Malaysia. Dan untuk itu kita akan mendapatkan pendapat daripada pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Cik Muhammad Sadiq Mustafa untuk berkongsi fikrah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi kita dapat mendengar luahan lecturer daripada ramai peminat semuanya sekali. Macam mana? Sebenarnya ada juga yang sarankan supaya ditangguh harinya bila disebut tentang pembatalan, ramai yang kecewa. Jadi apa komen? Silakan. Dekat sini kita lihat ada dua keresahan hati. Satu tentang COVID-19, satu lagi tentang aktiviti sukan di peringkat kompetitif. Yang menjadi cabaran kepada kita adalah mana satu kita nak pilih. Tetapi selepas kerajaan membuka ruang untuk aktiviti ekonomi dan aktiviti riadah, aktiviti sukan, dia telah membuka ruang kesuraman dan kesunyian negara dalam aktiviti sukan dan aktiviti seni yang lain dan aktiviti ekonomi. Tetapi kembalinya gelombang ketiga ini, saya rasa rakyat dan masyarakat dalam Malaysia keluh kesah dengan tidak ada ruang untuk mereka meluahkan diri mereka dengan terkongkong, terperak, terkurung, kerana kadang ini menyebabkan mereka rasa tersepit dalam aspek tersebut. Jadi aktiviti sukan itu adalah satu perkara, walaupun mereka tak dapat ke stadium kalau kita nak menonton bola sepak atau rugby atau sukan olahraga dan sebagainya, tetapi dengan adanya platform dekat media itu sudah boleh mengubat sedikit sebanyak kerinduan mereka dan ketagihan mereka dalam melihat aktiviti sukan itu berlangsung. Itu pada pandangan saya dari aspek penonton, tetapi dari segi aspek pemain ni dia akan menjadi karat lah sebenarnya. Ya. Sebab tak ada pertandingan, buat apa nak training semua secara agresif kan. Baik, apa pula dari segi ekosistem yang lain pula yang melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor berkenaan, fisioterapi, kemudian pembantu kejurulatihan, sebab kosong nak tunggu yang musim baru lama lagi. Jadi bagaimana komen? Saya sebenarnya kita tak boleh skopkan kepada aspek bantuan sains sukan dan aspek-aspek pengurusan sukan dalam bola sepak, tetapi juga orang yang ada kat media juga terkesan banyak bila surat khabar makin hari makin nipis ruang dalam sukan. Kalau ada satu dua muka surat, sekarang adalah menjadi satu muka surat dalam liputan sukan tempatan. Ini amat terkesan. Apa yang kita lihat adalah domino reverse effect ini bukan hanya terkesan kepada pemain-pemain industri dalam sukan, tetapi juga ia melibatkan aspek di pusat pengajian tinggi permohonan pelajar untuk masuk ke pengajian sains sukan, pendidikan. Ada terjejas sikit dari segi aspek intake pengambilan pelajar itu, kerana bila ada zaman COVID ni, dia membantutkan perkembangan kerjaya, dia membantutkan perkembangan industri dan dia memberi kesan kepada aspek-aspek luar jangkaan kita. Jadi kalau melihat kepada kejayaan di peringkat antarabangsa mereka menguruskan pertandingan ataupun persaingan dengan, walaupun mereka kes yang lebih tinggi, kenapa kita tidak mengikut SOP? Sedangkan ada diberikan cadangan saya juga membaca tulisan tuan di Petro contohnya ke negeri-negeri yang memang zon hijau, ataupun sebab bakinya hanya 8 pasukan saja lagi. Jadi macam mana dengan situasi begini? Setiap keputusan yang kita buat mesti ada pro and cons dan kita ada risiko. Dari segi aspek membuat keputusan itu, sepatutnya pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat menilai secara objektif penilaian risiko tersebut dan mendengar pihak-pihak yang berada
di dalam industri bagaimana mereka boleh mengikut atau cara atau peraturan yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara atau KKM. Tetapi saya rasa orang-orang sukan ini telah dibangunkan dan dibinakan dan ditanamkan dengan peraturan dan undang-undang dalam sukan sebelum COVID lagi. So saya rasa SOP yang perlu diikuti mereka akan akur dan akan ikuti. Kekhawatiran tu tetap ada dalam aspek berhadapan dengan COVID ini, dan kita tidak ada satu titik nota yang pasti bila COVID ini akan berakhir. So ini akan saya cakap tadi, kita melihat tentang kecairan dan kepercayaan oleh pihak penaja, oleh pemain-pemain industri untuk mengembalikan semula industri sukan itu, terutama dalam bola sepak yang kebanyakannya adalah penyokong kuat adalah mereka di bawah M40 dan B40 ya. Itu yang jelas sekali daripada kajian-kajian kami. So melihatkan keadaan ini, saya rasa pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu mendengar kedua-dua pihak dan memberi penilaian secara objektif. Dan saya rasa orang sukan adalah orang yang penuh dengan disiplin, orang yang ikut peraturan. Kalau main bola sepak tak ikut dengan dapat kad amaran lisan, kad kuning dan akhirnya kad merah. So dalam skop ini saya rasa orang sukan sedia bekerjasama dengan MKN dan KKM. Saya rasa untuk meneruskan kelangsungan kerjaya mereka, dan tidak ada manusia ingin mencurah pasir dalam periuk nasib mereka. Itu saya boleh kata. Itulah dia tadi tuan sebutkan tentang sinar kerjaya, pembangunan kerjaya atlet yang sedang nak bersinar, pasukan baru yang sedang nak mencipta nama dan dapat momentum tiba-tiba bila pembatalan ini adalah satu perkara yang nak menceritakan. Jadi untuk akhirnya apa harapan untuk tahun hadapan, supaya kalau ini pun memang dimuktamadkan, memang tak ada lagi jalan keluar, kita berharapkan ada sinar baru untuk tahun hadapan supaya Liga Malaysia terus bersinar dan juga lebih ramai bakat dapat dilahirkan daripada kancah bola sepak ini. Saya rasa kita bersikap terbuka dalam aspek menormalkan norma baru ini. Itu penting kerana menormalkan norma baru ini, kerana ia adalah sebahagian daripada hidup kita, dan macam mana kita perlu urus takbir diri kita dengan norma baru. Kerana COVID itu tidak akan hilang, dan walaupun ada vaksin, dia tetap ada, tetapi macam mana kita perlu meneruskan dan menyesuaikan diri dengan norma baru dan tidak membantutkan aktiviti ekonomi dan aktiviti sukan. Kerana kalau kita bantutkan aktiviti sukan, sama juga kita bantutkan dengan aktiviti ekonomi, dia akan mengurangkan kecairan dan kewangan dalam kitaran ekonomi. Sesama juga dengan aktiviti sukan, kalau kita bantutkan aktiviti sukan, kita akan menjadikan yang seperti rakyat kita seperti ayam dalam reban lah. Dia gemuk tapi banyak lemak. Pipi akan tembam dan sebagainya, dia akan lembab dan sebagainya. Pergerakan dia akan mempengaruhi aspek fisiologi dan psikomotor. So kita lihat kat sini, stres akan berlaku. Kalau atlet, dia akan berlaku stres dan burn out sebab berlatih tetapi tidak ada pertandingan, sebab segi aspek hormon dalam atlet itu dia begitu tinggi ya. So dia punya kegairahan untuk menunjukkan prestasi mereka, tetapi dia ada. So sebab itu dekat dengan negara-negara barat, mereka membuatkan satu pertandingan tertutup yang very mengikut SOP yang ketat, tapi wujudkan pertandingan-pertandingan yang membenarkan atlet itu menunjukkan bakat mereka dan prestasi mereka. So kita lihat ini adalah konteks saya rasa dalam match fitness ini penting dalam aspek-aspek persediaan untuk atletik berprestasi tinggi, dan mereka perlu diberi ruang sedikit lah untuk melepaskan gian atau kegairahan mereka itu. Baik, terima kasih juga kepada Encik Muhammad Sadiq Mustafa, pencerah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, berkongsi fikrah dan harapan. Moga-moga ini dapat didengari semua pihak yang berkaitan dan dapat kita kembali menyumbangkan sesuatu untuk pembangunan sukan negara. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita tadi perbincangan tentang sukan, ramai yang kecewa, tapi itulah, kita harus akui kepada keputusan yang dimutabarkan oleh MKN, dan kita harapkan lepas ni ada ruang untuk atlet kembali membina kejayaan gemilang mereka.